level of harga dengan kaedah support dan resistance. Apa maksud support dan resistance? Support ni di bawah, resistance ni di atas. Maknanya harga ceiling dan harga lantai, harga paling mahal dan harga paling bawah, harga paling murah, itu dipanggil support dan resistance. Dan persoalan orang selalunya, macam mana nak marking ni? Banyak bapaknya kan nak line. Kalau kawan-kawan saya biasanya orang punya marking ni, kalau saya tengok kejap ada, tak apalah, ada orang dia asyik call, saya tak tahu nama nak kenal, saya tak angkat. Okey, jadi dia punya line sampai penuh. Saya cakap, ya Allah, kau cuba minimizekan, kurangkan. Kalau nak cerita semua benda kita boleh marking. Contoh macam ni pun saya marking banyak ni. Kalau ikutkan saya tak marking banyak pun, saya nak tunjuk apa yang biru ni. Biru ni lah dipanggil resistance, bawah ni dipanggil support. Okey, yang warna merah ni dipanggil support, atas adalah resistance. So harga yang tertinggi saya letak kat atas ni. Okey, ini harga yang tertinggi. Okey, yang kedua saya letak dekat sini. Ni harga kedua yang tertinggi. Dan kat sini saya letak harga ketiga yang tertinggi. Mana saya ambil? Yang ini saya ambil. Ini saya ambil yang ni. Sebab apa? Dia break pak dan dia return kat sini. Jadi lepas tu dia buat lagi harga, lepas tu dia turun. Maknanya ini kita akan marking dia sebagai harga kedua, harga pertama tertinggi. Dan kalau korang tengok, kawan dia ada kat sini. Ni maknanya harga yang paling tertinggi lah ketika itu. Pada hari Rabu ni orang jual ayam RM15. Lepas tu hari Khamis, Jumaat dah main jenis harga RM13, RM13.5, murah sikit. Masa ni ayam tengah tak ada, tak banyak. Jadi sebab tu harga dia bapak tinggi kita. Lepas tu dia turun sebab harga ayam dah banyak, semua dah menetas, semua dah keluar, semua dah sampai stok-stok. Jadi murah lah harga dia, tapi kepada harga yang termurah. Jadi kat sini adalah level sejarah harga yang pernah berlaku. Dan setiap sejarah ni dia boleh jadi pergi balik kat situ. Ayam yang banyak boleh jadi habis balik ayam tu. Okey, boleh faham kan? Dan ini adalah harga tertinggi punya kawasan, dan ini adalah harga terendah. Macam mana saya dapat? Ini saya marking je lah. Ini paling bawah, saya marking kat body bukan shadow, kita marking kat body. Okey, lepas tu yang kedua saya marking, saya ambil yang sini. Ni kiranya harga sebelum ni punya, zaman minggu lepas punya, dan harga tu dah ditembus home. So saya ambil yang sini sebelum ni. Benda tempat ni mungkin kau pening dia, sebab dia banyak tempat boleh marking sebenarnya. Jadi ikut suka hati kita je. Mana kalau kau rasa itu SNR, itulah dia. Macam mana nak cakap tu kan. Dan saya marking kat sini. Sebab apa saya marking sini? Ini kawasan yang paling banyak. Kawasan yang paling banyak. Main lama harga maintain kat situ. Dan sekarang ni kalau korang tengok, ni pair apa ni UJ kot. Ini daily dan ini di daily. Jadi dekat Delhi ni, ini adalah kawasan SNR. Kawasan SNR yang mungkin kat sini dia boleh dipantul balik. Saya tak tahu, saya tak ingat ni pair apa lah. Nampak tu, dah pantul dah pun. Ini saya marking tadi, tengok ni. Ini saya marking. Korang tengok, buka dah H1. Jadi kita boleh minimalkan. Banyak setup dah kita dapat. Ni. Ini harga, dan harga ni akan pantul balik. Berapa pip dah tu? 50 pip bang, Masya Allah. Ini sebelum live tadi saya marking kat sini. Tengok ni. Jadi bila sampai je harga tu, dia akan pantul balik. Kalau nak buat SNR pakai line chart pun boleh juga. Boleh nak buat SNR pakai line chart pun boleh juga. Dia ada banyak kaedah. Itu nanti saya masuk. Nanti saya explain bab line chart. Sebab kita masih lagi ada orang baru yang yelah dia faham candlestick dulu. Jadi pelan-pelan, insyaAllah. Yang dah biasa nak gunakan line chart pun boleh, silakan. Lagi mudah faham. Tapi buka balik candlestick, tengok harga tu. Kadang-kadang shadow ni dia pergi lebih ke apa ke kan. Jadi shadow ni pun ada peranan dulu harga dia. Okay, itu UJ tengok tu. Jadi realitinya pun dah pergi lah. Dia akan berlaku first part kat sini. Kalau korang tengok UJ ni kita tarik trend line. Tarik gini. Dalam setiap UJ ni boleh dapat setup sebenarnya. Inilah di dalam downtrend, ada downtrend yang korang boleh dapat. Contohnya kat mana? Katalah sini korang marking. Ini tak cantik lah ni. Ketika itu kita boleh dapat ini adalah downtrend dalam downtrend.
tak dapat apa ni M15. Kalau korang kecilkan lagi mungkin korang boleh dapat yang kat sini lah. Faham tak? Ni dalam trend nak masuk pun tak takut bang. Dalam trend besar masih lagi kat sini. Kita letak SI kat area sini. Kalau kena kita entry sell sini 30 pip je. Lepas tu kau tengok dia pergi 100 pip. Ini kalau dapat entry downtrend dalam downtrend yang trend dalam trend. Kalau dia break sekalipun, kalau saya akan hold sebab saya tahu saya ada backup lagi, shield kat sini lagi. Itulah bahasa dia. Ini kalau M5 kita tengok. Kalau M5 korang akan dapat lagi comel lagi. Nampak tak? Tak dapat juga. Kat sini lah. Kalau saya masuk je lah terus kan. Kadang-kadang kita, sebab tu kena monitor. Jadi kita tak nak terlepas. Faham tak? Itulah trendline dalam trendline yang kita tadi. Bila nak pakai SLR ni jadi pening. Betul. Macam mana nak tahu support resistance dah kena ambil. Support dan resistance ni dia memang akan kena ambil. Dia adalah kawasan. Cuma kat situlah yang kita nak tahu apa. Dia memang akan lalu, dia memang akan kena ambil, dia akan mungkin masuk, keluar masuk. Cuma kat situ kita nak tahu boleh buy ke apa ke. Okay, saya habiskan dia dulu. Ini kat daily. Bila kat daily ni kita makin je cari. Bila resisten dia adalah di atas harga, itu dia panggil resisten. Contoh ini harga semasa. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Dan ini harga, ini bila di bawah harga dipanggil support. Ini support, support, support. Ini harga semasa kan yang ni ini support juga ketika itu saya marking ni. Okey. Dan harga kat sini lah macam ni. Itu harga. So ada 4 support saya marking, ini ada 3 resistance. Okey. Ini tadi daily, lepas tu kita kecilkan. Kita kecilkan dekat H4, ni kita akan dapat. Ni satu, ni support, ini resistance sebelum ni punya. Mungkin minggu lepas punya resistance ataupun bulan lepas punya resistance yang tertinggi. Jadi kita marking je. Lepas tu yang kedua ni, ni sekarang ni. Yang resistance ni nampak ni, dia tak terhembus lagi. Jadi selagi dia tak terhembus, dan kalau korang nak tahu support and resistance ni yang mana lebih kuat, strong, valid, kalau saya H4 punya saya marking. Saya kalau bila mana apa jua sekalipun trendline ke, kalau SNR ke, kalau H4 tu dia break, maknanya dia sangat kuat lah. Dia memang best untuk kalau kita nak re-entry ke apa benda segala pun. Okay, so kalau kau tengok ni, ini SNR, maknanya kita boleh je nak standby sell. Kalau dia break, dia close, body ni close atas first resistance ni, kita cabut lah. Bila ada potensi yang resisten ni pun dia akan break. Sebab apa, dia dah main lama, so next ni dia akan pantul terus. Dia tak ada nak main kat sini pula. Faham tak? Itu adalah sifat yang korang kena faham. Itu based on experience korang boleh nampak nanti. Dan ini harga semasa. Kat mana kita nak marking kita punya support adalah, contohnya ini kat sini boleh. Banyak support. Kat mana saya ambil? Okay, first hari ni paling bawah. Lepas tu ni hari yang kedua. Macam mana nak tahu marking ni? Dia turun, lepas tu dia naik. Dia naik, lepas tu turun, dia naik. So kita ambil yang sebelum dia naik tu kat sini. Macam dia seorang-seorang, dia seketul je. Macam ni dia turun, lepas tu dia naik. Okay, ini pun kita boleh marking. Kat sini pun boleh sebenarnya. Bila mana dia adalah support dan resistance, itu pun kita boleh marking juga. Banyak tempat main. Tapi kita ambil yang terdekat untuk range mana kita nak main hari. Itu pun sudah break trendline. Yang mana? Apa jadi DJ tadi? Nampak DJ tu, trendline ni. So setup ni, siapa tadi entry, dia dah break trendline ni, lepas tu ni lagi best gila ni. Dia touch balik ke atas ni, hantar shadow je. Ni memang selamat hari raya, memang dia terkejut. Jadi kalau kat sini pun kita mesti standby je sell. Ni memang seronok punya. Ni tadi lah kan kat sini. So kita tengok sampai tak sini, lebih kurang lagi 20 pip. Tapi lepas daripada dia break tadi ni 50 pip. Okay, itu kaedah trendline sahaja. Tapi kita kena combine lah dengan yang lain-lain. Tak sampai kan. Tapi itulah, kalau korang
Dan ini kalau korang tengok semasanya ketika ini dia tengah uptrend. Dan dia break dah pula tu yang ni. Jadi UJ ni pun memang akan menunggu je lagi. Kalau kita nak backup pun kat sini boleh sell lagi dan sebagainya. Okey. Saya sampai ke support bawah. Okey, ni kita sambung lagi yang ni. Ni H4. Lepas tu saya kecilkan lagi kepada H1. Jadi bila H1, okey, ini support. Okey, korang tengok betul-betul kat sini. Saya explain fakey. Kenapa saya cakap bila H4 ni at least area yang SNR yang kuat untuk korang nak kena tengok. Kalau korang tengok di sini H1 dia dah break tau SNR, faham tak? Dia dah break tau. Body dia dah close atas. Saya tunjuk yang ni lah kat sini. Tapi ni demo punya tak tahu sama ke tak. Contoh ini SNR dekat H1 kita marking. Macam mana saya marking ni? Saya ambil lah area sini punya. Lepas tu ini yang tertinggi lah sebelum ni. Dan ini pun tertinggi area sini. Lepas tu tiba-tiba pop dia break. Oh, kita rasa dia break ni memang mantul ni, memang buy lah ni. Tapi kena pastikan dekat H4 macam mana keadaan dia. Korang tengok kan dalam H4 ada 4 batang candle. Jadi korang tengok kalau H1 dah break kan, H4 tak break lagi pun. Itulah jadi fakey break. Orang lain mungkin rasa dah sesah buy, pop silap. Kena engkau yang kena sesah. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi so ini H1. Ni H1 pula kita marking je. Dan support kat mana? Support dah ada banyak dah jadi. Ini boleh marking, ni satu, ini dua. Dia yang macam tempat yang dia turun, dia naik kan, dia turun, yang ni kita marking. Ini kita marking kat sini. Yang ni saya marking sebab apa? Ini adalah support. Ini adalah resistance ketika itu dan dia tembus. Jadi inilah kawasan resistance juga. Support and resistance. Jadi kat sini pun boleh panggil support. Ini pun boleh panggil support. Saya ambil yang ni. Dalam masa yang sama, dia adalah support, dia break. Lepas tu dia jadi dia asalnya adalah resistant ketika ini. Masa tu katalah ni semua tak ada tau. Semua ni tak ada. Ini adalah resistant ketika itu. Lepas tu harga break. Bila harga break, dia retest balik. Dia asalnya resistant. Lepas tu bila dia break, dia turun balik. Ini dipanggil support lah. So kawasan ni pun kawasan yang korang boleh marking. Dia jadi, ni adalah kawasan yang strong SNR. Strong support and resistance. Jadi kita tunggu kat kawasan ni apa dia nak buat balik. Dia boleh jadi tembus, dia boleh jadi pantul balik. Itu RBS SPR tu, tu lagi saya masuk kan. Okay, boleh faham itu macam mana nak tahu fake breakout. Itu korang kena tengok bigger time frame. Kadang-kadang H1 dah break, H4 hakikatnya belum lagi. Itu yang kadang-kadang kita kena tipu. Kalau saya biasanya memang akan tunggu juga H4 sekalipun. Sama juga macam kalau trend line ni, bila mana trend line ni pun sama juga. Kalau kita korang mungkin nak break, ada satu korang mungkin nak tunjukkan apa kan, korang tarik kat H1. Kalau kat H4 dia tempat yang sama juga tak jadi, tapi tak break. H4 tak break dan H1 nampak dah break. Kalau macam tu maknanya belum nak terbang lagi. Contoh kat apa tu? Ada itu hari saya nak tunjuk contoh, dah lupa lah. Saya nak tunjuk contoh contoh ni tak katalah pada ketika itu kita tarik yang ini. Okey, contoh nampak dah macam break juga, kita tak break juga. Tak ada, tak cantik. Nak tunjuk contoh macam mana kat H1 kita nampak dah break tapi H4 belum. Dia macam tadi tu lah, yang mana korang makin SNR tu lebih kurang sama lah. Jadi dia kau ada sampai pukul berapa? Mungkin pukul 5 kot. Macam biasa lah kan. Okay, sikit lagi satu lagi teknik. Lagi satu lagi SND pula. Okay, itu SNR. Okay, itu H1. Dan sekarang ni kita buat macam mana nak cari kawasan dia.
Contohnya CADJPY ni. Contohnya CADJPY ni, okey, korang boleh buka je daily dulu. Okey, kalau daily sekarang ni, ini harga kat sini kan. Jadi mana yang paling jelas sekali support dia adalah bawah ni lah. Okey, kat mana resistance? Atas kali ni. Ini yang paling. Tapi takkanlah korang nak trade ini range dia, betul? Ini range dia berapa ni? 10,000 pip. So takkan korang nak marking di antara pergerakan tu. Memang meninggal. Kita banyak ada capital banyak tu, jadi kita kecilkan sikit. Bukankan H4. Kita tengok pula H4 apa yang jadi. So jadi kita boleh adjust sikit. Kita ambil sini. Lepas tu kita boleh tambah lagi support di sini. Ni ni saya ambil sini. Okay. Kenapa tak sini? Kenapa tak sini? Satu, of course lah, saya ambil sini sebab ini harga yang macam saya cakap, dia main, dia nak try tembus, tak lepas-lepas. Jadi inilah kawasan yang kita boleh jadikan sebagai support. Okay, inilah kawasan yang boleh jadikan sebagai support. Dan sekarang ni resistance kat mana pula? Okay, resistance, ini harga kan? Okay, price sekarang, ini resistance. Okay, ini harga sekarang. Dan korang bolehlah marking dua tempat ke apa ke kan. Macam ni ada gap. So kita nak marking kat mana lagi resistance yang boleh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tempat kadang-kadang yang kita boleh marking sebagai resistance adalah kadang-kadang bila tempat tu dah break dan dia dah retest, kita pun boleh. Contohnya ini pun kita boleh marking juga. Boleh je nak ambil sini, atas kat sini kan. Boleh je nak ambil atas ni. Boleh je nak ambil atas lagi sini. Ini yang fresh tu. Tapi kalau saya lebih suka yang dah break dan dah ambil, jadikan sebagai dia ada konsep support become resistant dan resistant become support. Apa maksud tu? Contohnya macam gini. Ini pada asalnya, okay, contoh pada asalnya ni saya marking ni okey, contoh ni. Ini saya marking ni. Katalah harga masa tu kat sini. Dan kita marking ni memang yalah dia masih lagi support ni. Dekat bawah kan jadi masih lagi support dan kita tengok-tengok pop dia break. Inilah kawasan yang kita boleh panggilkan support. Dia dah daripada support ni dia dah break. So dia automatik dia jadi dia dekat atas. Itulah dipanggil support become resistant. So saya akan boleh jadi biarkan kawasan tu. Saya lagi suka ambil tempat yang asalnya dia support dan dia dah break. Sebab harga tu akan main kat situ balik nanti. Faham tak? Jadi cukuplah untuk dua line ni kita nak main. Sama juga, mana lagi yang korang boleh marking untuk nak apa masuk strong resistance dan strong support. Bila tempat tu diuji banyak kali dan susah nak tembus. Jadi tempat tu, contohnya ini dia panggil strong support, strong SNR. Ni yang ni. Ni dia panggil strong. Sebab apa? Dia nak tembus susah, lepas tu dia tembus pop, dia lekat balik. Dia dah turun-turun, dekat balik. Jadi bila sampai kawasan ni, ini kawasan yang kita boleh do something lah. Alright, okay. Dan satu lagi yang kat sini pun saya akan marking juga. Boleh marking juga sini. Ini sebagai SNR juga. Sebab apa? Dia okay. Macam ni saya nak dengar korang dengar betul-betul. SNR ni saya lebih suka ambil bukannya yang current tau. Saya suka ambil yang dah break dan dah di-retest. Jadi saya akan biar je tempat tu. Contohnya ini dia panggil strong SNR. Yang ni. Kenapa saya panggil dia strong SNR? Yang paling latest. Contohnya macam ni. Pada sebelum dia break, okey. Harga kat sini contohnya katalah kita memang tahu ni kawasan yang support lah pada masa resistant dan dia break dan lepas tu kalau korang tengok dia break ni H4 kan dia break. Jadi dia akan main. Kenapa dia ni tak masuk balik? Kenapa dia hantar shadow? Ini dia panggil strong SNR. Jadi kat sini kita boleh marking dan kita biarkan je. Lepas tu dia dah pergi. Kalau ikutkan kat sini lah, bila dah break kat sini korang boleh entry balik. Kat sini kita nak entry buy. Ini kawasan tempat untuk entry buy. Kita tunggu, dia ada dua cara untuk entry SNR ni. Bila sampai je di kawasan support, kita akan entry. Ataupun sampai je di kawasan resistance, kita akan entry. Tapi boleh jadi di kawasan
support bawah ni, okey, jadi saya explain lah. Okey, saya nak cerita ni dulu. Ni mungkin dah pening sikit dulu. Ini dah break, dah dia return balik, lepas tu dia pergi. Okey, jadi kawasan ni kita akan biar je. Kawasan ni akan jadi satu kawasan yang sejarah buat kita, yang mana dia boleh jadi kawasan ni next. Mungkin ada orang rasa kat sini, okey, macam ni. Jadi ini adalah kita marking sebagai strong SNR. Kat sini kita boleh tentukan harga. Dia boleh jadi, dia sampai sini kita buy, faham? Ataupun dia boleh jadi dia masuk dan dia close balik bawah ni, body ni. Lepas tu kita akan cuba cari sell balik. Tapi kalau bagi saya, ini adalah kawasan strong SNR dan dia dah guna dah sebenarnya kat sini. Kat sini ada guna. Okay, ini yang dia dah gunakan dah. Maknanya setup ni dah digunakan. Tapi kita boleh je marking, biarkan untuk jadikan sebagai satu zone SNR. Okay, boleh faham kan? Sama juga. Jadi SNR ni ada dua kaedah. Satu, okay, ini kita marking SNR. Ini adalah strong SNR yang dah digunakan. Yang belum guna macam mana? Ini yang belum guna. Ini belum guna. Ini belum guna. Ini belum guna. Jadi apa kita nak buat? Cara entry guna SNR ni, bila sampai je kawasan ni, pak, kita entry dengan harapan dia turun. Begitu juga dengan ini. Bila harga ni kat sini, kita tunggu je. Sampai sini, apa kita buat? Kita entry buy. Dia turun, dia naik. Contohnya macam ni, kita harap sampai di sini, kita masuk buy dengan harapan kita naik, ambil. Sama juga dengan ni. Bila dia naik ke atas ni, dengan harapan kita nak sell. Turun. Faham tak? Itu kaedah entry SNR, support and resistance. Tapi bila entry cara RBS, SBR dia berbeza pula. Macam mana cara entry SBR, RBS tadi tu? Macam gini. Contoh, andai kata situasi ni, tiba-tiba yang ini dia break kan. Tiba-tiba harga kat sini, dia naik atas. Dia naik, macam mana maksud ini adalah, sekarang ni korang faham, ini adalah resistance. Ini adalah resistance. Dan macam mana kita nak entry? Tadi korang kat sini, korang nak step by step kan? Okey, silakan. Hakikat utama dia adalah kita mencari sell. Okey, ingatlah itu hakikat utama, kita mencari sell di resistance. Tapi boleh juga kita buy di resistance. Macam mana? Bila dia break, tiba-tiba dia break. Body close. Body close. Kemudian dia masuk balik. Dia mungkin atas shadow je. Yang ni kita buy. Ini dia panggil buy di resistance. Sebab apa? Dia bukan lagi jadi resistance, dia dah jadi support. Sebab apa? Harga kat sini dan bawah mesti support. So itulah dipanggil resistance become support. Boleh gabung dengan trend line. Ya, boleh gabung. Silakan. Last kali korang akan gabungkan benda ni sebenarnya. Dia dah sekali korang kena combine. Tak boleh satu je. Itulah ultra instinct. So contoh, macam mana RPS yang dah berlaku? Contohnya, katalah, okay, saya tarik belakang-belakang sikit. Okay, contoh macam ni. Okay. Ini harga ketika itu dekat sini. Harga ketika itu kat sini, saya tak tahu apa nak jadi. So kita marking, sini support. Boleh. Kita ambil yang sini resistance. Jadi kita pun pergi jalan. Okey, sampai situ nampak. Sampai sini apa kita nak buat? Hakikat utama dia adalah kita mesti sell. Kita mesti akan sell lah. Ingat hakikat utama SNR ni resistance. Lupa tak lupa. Sell di resistance dan buy di support adalah hakikat utama yang pertama. Namun boleh jadi buy di resistance dan sell di support jika break dan menjadi SBR atau RBS. Apa maksud SBR atau RBS? Support become resistance, resistance become RBS. SBR, RBS ni macam swap zone ke? Tak tahulah saja. Swap zone ni kalau saya tahu bentuk dia, tapi boleh jadi swap zone tu pun boleh jadi sebagai
SPR RPS juga. Okey, contoh ni hakikat utama kita memang mencari sel okey. So kita tengok nampak tu. Dia jadilah turun, nampak. So ini berapa pip dia bagi? Ini dia bagi 40 pip. So kita pun tunggu lagi. Okey. Okey, resisten ni kalau saya adalah bila dia macam ni. Kali ketiga ataupun kali keempat dia agak risk untuk masuk. Macam gitu. Entry di area resistant atau support pada kali ketiga atau keempat adalah risk, tapi tetap hakikatnya kuat kawasan tu. Mana nak cakap? Faham tak? Macam ni korang kena faham bila sampai je di kawasan ini, hakikat utama dia adalah kita ni cubaan mencari sel juga. Tapi dalam masa yang sama adalah dia boleh jadi break. Ini untuk yang kali ketiga, kali keempat. Kalau kali kedua ni insya-Allah biasanya dia boleh jadi pergi. Dia boleh jadi, nampak ni, ini kali kedua. Dan kali ketiga ni dia boleh jadi break. So ini dipanggil resistant kan. So resistant dah become support. So ini dipanggil break and fly lah, sama yang gaya. Tapi kita tengok, kita cuba tengok kalau sini kat H1 apa jadi. Dapat tak kita nak entry? Okay, tak dapat sama yang gaya. Dia fly terus je. So kita kenalah ada kaedah lain macam mana nak dapat entry dekat situ. Sebab itu kadang-kadang ada SNR ni memang untuk di break. So ini memang fly high gila lah. So kalau ikutkan trend line, saya tengok macam mana kalau yang ni korang nak dapat setup. Satu, kita tengok adakah trend line dia membantu. Contohnya ini dah terlampau jauh. Mungkin buat news lah lagi. Okay, sebenarnya kita dapat setup lagi awal lah. Kalau ikutkan, kalau campur, mana orang mungkin akan dapat buy kat sini. Orang mungkin dapat buy kat sini. Dan jadi kita hold lah. Boleh jadi ini campur, inilah kena combine knowledge. Jadi kat sini korang akan, inilah dia panggil ultra instinct, yang mana korang boleh rasakan yang ni punya kawasan SNR akan di break. Macam mana tu korang kena ada analisis yang lain, campur, gabung. Tapi itulah dia punya konsep SNR. Mana? Ini tadi kan, dia marking, dia break. So, kita tunggulah, ini resist, ini support kat bawah ni. Sampai situ, apa dia buat? Okey. Korang tengok ini tadi kan saya marking yang ni. Jadi, ini kawasan support yang sebelum ni tau. Bila sampai je situ, dia break, nampak ni? Dia break tau. Dia break dan dia masuk balik. Atas, ini berapa pip ni kalau kita sell sekali pun? 30 pip lah, float. So okey lah bagi saya 30 pip tu kita tahan, lepas tu berat dia terkejut. Sebab ini adalah kawasan support yang boleh dipakai, kuat. Dia dah sini satu, lepas tu sini satu. So yang ni kita orang kata cubaan nak buy. Hakikatnya kita cubaan buy tapi dia break, jadi kita kena cut loss, kita follow pada sell. SNR boleh apply dekat time frame kecil? Boleh. Boleh tak? Memang kena buat. Dia memang kena banyak setup. Contoh yang saya tunjuk saya dapat GT tu M5 kan. Apa setup dia kat sini? Ini satu ni SNR. Nampak ni? Ini SNR yang mana shoulder kiri dia tembus, lepas tu dia masuk balik. Jadi ini nampak ni, ini dipanggil support become resistant. Faham tak? Boleh kan time frame kecil? Boleh, tak ada masalah. Nampak ni, ini dipanggil strong SNR. Dia tak lepas lagi, Boleh cakap hakikatnya dia tetap lagi resistant. Kita kena support dia, tapi kalau dia break balik, kita jaga-jaga. Nampak tak kena TP tu? Bismillah. Siapa kalau dia masuk tu, Alhamdulillah. Dapat dah rezeki berapa pip? 50 pip.
Jadi kat sini kita tengoklah apa dia nak buat. Dia pantul balik ke. Kenapa saya bagi TP situ? Itulah sebab dia, nanti korang belajar. Okay, UJ apa jadi? UJ tadi saya cakap apa? Sell. Ini naik balik, dia naik. Okay, ni dia break sini. Okay, dia nak retest lah ni. Dia retest. So kita boleh standby. Satu kat sini confirmation sangat kuat lah. Satu ni dipanggil reversal trend line. Reversal trend line sini boleh sell. Dan kita ada backup lagi sini sell. Jadi kalau saya nak cut kat mana, andai kata dia close kat atas ni, kita cut lah. Kalau korang tahan emosi, korang boleh pull lagi sampai sini. Dia break sini baru kita cut. Tapi kira dah berapa jauh. Dah baru 20-30 pip. Alright, boleh faham itulah contoh dia untuk SNR. Selamat Hari Raya. Kalau aku tak patut tak boleh. Okay, apa lagi nota SNR yang korang nak tahu kan? So, boleh masuk di time frame kecil. Boleh makin di time frame kecil juga. Start dari time frame besar daily dan resize dalam PF kecil. Okey, apa maksud kita set daripada besar tadi tu? Ya, ini kan tadi kita start daripada daily kan. Kayak apa tadi ya? Okay, ini daripada daily. Macam mana nak confirmation apa? Confirmation apa tu? Ini daripada daily SNR. Jadi kita tak adalah nak main besar punya range kan. So ini kita kecilkan H4. Korang akan nampak ini je kawasan dia. So sekarang ni ini untuk kaedah SNR punya marking. So relax je lah. Kita tak ada pun korang nak masuk di tengah-tengah. Okay, masalah orang adalah bila korang main di antara ini, di antara harga kawasan ni. Ini berapa banyak ni? 180 pip. So korang buy tengah-tengah boleh, tak ada masalah tak buy tengah-tengah. Kalau korang nak tengok ini korang, kalau korang kecilkan sekarang ni dekat CAD-JPY ini dipanggil SBR juga. Okay, ini saya ambil SBR kat sini. Sini pun boleh. Okay, saya ambil sini lah anda kata, sebab jarum ni banyak cocok-cocok. Dah terlepas dah pun saya tak sini kan. Saya ambil sini. Sebab apa saya ambil sini? Okay, ini dia dah main cocok, pop dia break. Dia atas shadow, cubaan lagi. So, kalau kita nak kecilkan, sini kita boleh buy. Sini pun kita boleh buy kan. Jadi, kalau korang nak buy kat sini, boleh. SL kat mana? Bila dia close dalam ni balik, kita cabut. So, kita tunggu next lagi. Buy sini. Kalau dia close bawah sini, kita cabut. Kalau sini dia close, dia retest balik. Faham tak korang ni cara SNR ni? Contoh setup ni ada padang ni. Tapi dah kali korang kena combine kan. Dia yang powerful adalah sebenarnya SNR ni yang lagi sedap apabila kita menantikan setup SPR atau RDS. Itu yang lebih sedap lagi sebenarnya. Apa maksud dia? Kita menantikan yang mana dah break dan kita nak masuk balik kat situ. Itu lagi sedap bang, sedap gila ni. Betul macam ni Katalah pada ketika itu kita nampak ini SPR kuat. Okey, pada ketika ini pada ketika itu kan, masa tu market macam gini je, range dia. Kita nampak ini memang of course lah masa tu kau akan nampak ini resistance yang kuat. Betul tak? Dia try banyak kali, apa hal nak tembus-tembus ni. Jadi tiba-tiba pop dia break. Okey, dia break ni yang paling, kalau saya suka, masya-Allah saya suka sangat. Dia break dan dia jalan sikit tak apa, dia terlepas pun tak apa, dia jadi jauh. Saya akan makin di area ni, jadi saya akan tunggu. Contoh macam ni dia dah pergi. Dia pergi jadi memang selamat Hari Raya. Jadi cantik je dia pergi. Dan macam ni mana korang nak ambil TP, korang cari makin sini punya next resistance. InsyaAllah dia akan cuba cari kawan dia balik. Nampak tu, dia cari kawan dia balik. Faham tak korang ni? Okay, SNR ni buat
buat backtest banyak-banyak. Kalau cari SPI dengan RPI guna line senang kan? Dia memang kena guna line. Kalau tak memang tak jumpa lah RPI SPI tu. Okey. So contoh keadaan semasa ni apa yang kita nak buat adalah ini tadi tu saya baik cakap tadi. Okey, kalau keadaan semasa sekarang ni mana yang RPS yang ada, ini adalah RPS dia lah. Yang mana dia dah break, lepas tu kita tunggu di kawasan ni. Okey. Sekarang ni kalau dalam time frame kecil pula, ini pun dah ada SBR. Support become resistant dah kat mana? Korang buka M15, korang akan nampak ni kan. Ini satu SBR. Ini satu support yang dah di break. Jadi ini adalah satu support, kawasan support. Saya ambil sini lah. Ini adalah kawasan support yang dah di break juga. Ini dah break, ni dah masuk balik. Ini dia break sekali lagi. Dan ini di kawasan dia retest. Mungkin nanti dia foam jatuh. Dia akan buat macam ni pattern dia. Ini kalau saya punya karakteristik. Dia akan buat macam gini. Dia akan main lagi. Lepas tu dia akan, yang ni dia mungkin akan tembus main lagi. Lepas tu jadi dia akan buat macam ni. Faham? Macam itu. Lepas tu barulah dia teruskan. Faham tak? Itu bila ada lagi tu orang tengok ni. Itu untuk SNR. Saya tak tahulah korang boleh ada lagi. Banyak lagi teknik. Ini 3 ni je saya tunjuk. Boleh faham ke setakat ini? Boleh faham. Okey. Boleh. Ada soalan tak? Apa lagi nota SNR ni? Start daripada time frame besar, daily dan besar dan time kecil. Apa lagi? Tak tahulah, tak ada soalan lah. Boleh korang boleh faham ke insyaAllah. Saya tahu mungkin ramai dah handal-handal lah, jadi saya cuba je lah, jadi bersih saja. Dia ada lagi yang macam orang kata lebih dalam-dalam sikit lah, tapi cukup lah untuk asas-asas ni pun korang faham dah. Saya guna semua teknik tu ke sekarang? Ya, saya bagi tahu ni yang saya guna. Tak kisahlah setakat dekat M15 orang andai jadi saya akan compile time frame itu. Saya tunjuk setup macam mana saya dapat. Sekarang ni saya tengah entry dekat EU dengan goal lah. Korang tengok jadi kan si korang macam orang kata kat jarum-jarum je lah. Jadi saya tunjuk